Okey, kelas, untuk soalan seterusnya, kita cuba tengok kalau melibatkan negatif macam ni. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, macam ni kalau awak tengok, cari kebarangkalian untuk probability kebarangkalian Z lebih besar daripada negatif 1.052. Tadi yang positif kan? So, kita tengok pula yang negatif. Macam mana? Okey, macam biasa, kena lukis dulu Z tu kat mana. Kena lukis dulu lakar kawasan melurit tu di mana supaya kita tahu cara penyelesaian dia nak cari macam mana kan. Okey, dah lukis, letak Z kosong. Tengok ni, nilai ni positif ke negatif? Negatif. So, mesti letakkan di sebelah kiri. So, agak-agak je negatif 1.052. Okey, kat sini. So, tengok pada simbol dia. Letak simbol besar atas tu, lukis arrow. Tengok dia menghala ke sebelah kanan. Betul, dia punya kawasan melurit. So, luritkan je kasar macam ni. So, di sebelah kanan lah. Okey, faham? So, kita nak cari Z ni berapa. Kebarangkalian untuk Z ni kat sini berapa, nak tahu. Tapi, okey, yang ni kalau macam ni, di sebelah kanan, kawasan melurit di sebelah kanan, kita boleh tahu direct ke daripada table ni. Table ni hanya untuk nilai yang Z lebih kecil daripada K, betul? So, tak boleh lah kita gunakan direct daripada sini. Lagi satu, ini hanya untuk nilai yang positif. Tak boleh ambil daripada table terus. So, bila jumpa nilai negatif ni, pertama korang kena tahu nak tahu, korang kena jadikan ni dulu nilai yang positif. Jadikan dulu nilai ni nilai yang positif. Okay, nak cari jadikan dia positif, dia akan jadi automatik nilai dia punya simbol tu akan tukar lah. Ketukar, dia akan jadi kat sini kan. Bila dah jadi sini 1.052 kan, 1.052. Okay, Z tu dia akan jadi kawasan melurit tu. Kita nak tahu, kita nak gunakan table ni mesti di sebelah kiri kan, sebelah sini, supaya boleh dapat cari dekat dalam table ni. Okay, so mestilah kurang daripada, faham? Sebabnya kalau korang tukar simbol pun kan, daripada negatif ni kena tukarkan jadi positif, dan simbol pun automatik akan tukar. Korang akan tukarkan sekali jadi kurang daripada. Jadi Z tu lebih kecil daripada. Okay, so bila dah tukar simbol tu, korang boleh agak lah kan. Kalau korang letak kan 1.052 tu di sebelah positif ni, kalau buat tengok pada simbol yang ni kurang daripada ni, Z lebih kecil ni, dia punya kawasan melurit di sebelah kiri, betul? So, kalau di sebelah kiri kita boleh cari tak jawapan kebarangkalian di dalam jadual? Boleh. Sebab apa? Tengok yang ni. Kalau sebelah kiri dan Z lebih kecil daripada nilai yang kat sini, baru kita boleh cari kawasan melurit di sebelah sini menggunakan jadual taburan lower tail ni. Okay, so tak ada masalah. Korang akan ni lah. Okay, cari nilai dia yang kat sini. So, cuba kita cari 1.052. Tengok daripada table. Okay, table tadi kita tahu jawapan dia tadi kan sama kan, 1.05 sini 0.8531. Lepas tu campurkan dengan 0.00005. Okay, so tambahkan je lah. Dapat berapa jawapan dia. Okay, nampak tak? Ni sama juga macam tadi. 0.8531 campur dengan 0.0005. Dapat berapa jawapan dia? Sama je dengan tadi. Okay, 0.8536. 0.8536. Okay, so macam itulah caranya. Okay, seterusnya kita tengok yang tadi tu. Tadi tu nilai yang positif. Ni pula kalau untuk nilai yang negatif macam mana pula? Okay, nampak tak? Okay, kita cuba lukis dulu dia punya kawasan melurit Z dia. Okay, tak kisahlah lengkung ni nak dapat ke sini ke, nak atas ke. Cikgu kadang pun tak konsisten juga lukis ni. Okay, tengok nilai ni kat mana. Sebab kan ni nilai negatif, so di sebelah kiri sini negatif 0.951. Okay, so tengok simbol dia ni.
Dia menghala ke mana? Dia menghala ke kanan, menghala ke kanan, menghala ke kiri. So menghala ke kiri ni sebab dia lebih kecil kan, so mesti menghala ke kiri di sebelah sini. Nampak dia dekat hujung tail kat sini, hujung tail, hujung gambar loceng ni, dia dekat hujung. Okay, so kalau awak tengok dekat sini kan, kita nak cari kawasan berlorek ni. Kebarangkalian untuk Z kawasan berlorek kat sini berapa? Tu yang kita nak tahu bila lukis ni. So pentingnya korang kena lukis dulu supaya tahu apa benda yang nak dicari dan macam mana cara nak dapatkan jawapan tu. Okay, kalau yang macam ni, direct daripada table tail ni, tail lagi, lower tail. Jadi lower tail yang ni kita boleh tahu tak? Tak boleh kan, sebab yang ni hanya untuk nilai Z lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada K, tapi di sebelah kiri macam ni. Ni tak sama bukan korang tak boleh samakan yang lebih Z lebih kecil kawasan berlorek kat sebelah sini dengan yang untuk negatif sebelah sini. Tak boleh tak boleh korang samakan, boleh dapat sama, tak, lain. Yang ini mesti kena di sebelah kiri macam ni kawasan berlorek dia, dan yang ini tak sama, korang tak boleh terus dapat jawapan dia macam ni gunakan table tu. Okay, so cara dia, pertama macam biasa bila jumpa negatif macam ni, korang kena jadikan dia bentuk yang positif. Okay, bentuk yang positif macam ni, bila tukarkan dia akan jadi lebih besar, betul? 0.951. Okay, cuba kalau korang tandakan nilai positif 0.951 ni dekat sebelah sini. Okay, 0.951 kan. Tengok simbol dia, cuba lukis pula. Kalau simbol yang sebelah kanan tu macam mana? Maksudnya dia akan lukis di sebelah kanan lah sini. Betul tak? Kan? So nak tahu, nak cari yang ni pula macam mana? Dan macam biasalah, sebelum ni cikgu ada tunjukkan juga kan, kalau korang tandakan kat sini, kawasan berlorek dekat sini, dia akan simetri sama dengan sini. Sebab tu kita boleh tukarkan dia jadi positif. Nak cari nilai kebarangkalian tu berapa? Okay, tapi ini cara dia bila korang dah tukarkan, kita boleh tengok. Okay, bila dah letak kat sebelah sini, nak tahu kan berapa, sama juga, still tak boleh cari direct daripada table lower tail dalam nota tu. Tapi korang boleh tolakkan dengan 1. Kenapa tolak dengan 1? Sebabnya bila korang tolakkan dengan 1, kan, Z macam ni, boleh tolakkan dengan 1. Bukan di sini 1 tolak dengan Z kurang 0.951. Okay, bila korang tolak dengan 1 dan tukar Z dia kurang daripada 0.951, ini memang kita kena jadikan dia kurang daripada tu. Sebabnya hanya dengan kurang daripada tu yang kat sebelah sini je yang kita boleh cari dalam jadual tu berapa nilai dia. Lepas tu kita tolakkan dengan 1 supaya dapat kawasan yang kecil ni berapa. Faham? Macam kawasan berlorek lah, korang tengok kan, luas besar ni korang kena 1. Bila nak dapatkan yang berlorek kecil ni, kita kenalah tolakkan dulu yang sebelah putih ni, baru boleh dapat nilai yang berlorek yang kecil ni. Faham? Macam tu lah konsep dia. Okay, macam nak cari luas kawasan berlorek macam mana, kena tolakkan yang putih ni berapa, baru dapat yang berlorek ni. Jadi nak tolakkan putih tu, kita simply tolak dengan 1 je macam ni. Faham? Yang ini kita dapatkan nilai dia daripada table, daripada jadual lower tail tu. Lepas tu tolak dengan 1, dah dapat jawapan. Okay, so tengok tadi 0.951 macam biasa. Tengok 0.9, lepas tu sini 5, 0.8 lepas 9, tambahkan dengan yang ini, 1 sini 0.003 kan. Kalau ikutkan tadi dapat berapa tadi? Ini 0.8292 ni, betul tak tadi? Ini 0.8292. Okay, cuba kita tolakkan. 1 tolak dengan 0.8292. Nampak tak? Nampak kan? Okay, tengok kan. 1 tolak dengan 0.8292. Dapatlah nilai kawasan berlorek yang kecil kebarangkalian tu adalah 0.1708. Macam tu je. Okay, dan itu kalau guna table yang ni lah. Cikgu tunjukkan jalan kira dia satu-satu nak bagi korang faham dan menggunakan table ni. Tapi kalau yang cikgu cakap untuk guna table yang ini, nampak tak? Sama tak yang dengan belah kecil ni, yang mula-mula lah daripada soalan. Okay, yang untuk table tail ni, korang boleh terus direct je, tak perlu tolak dengan 1.
Ni cara kalau korang guna kat upper table pula. Upper table ni kan, tengok dia hanya untuk kawasan berlorek yang kecil kan, yang dekat ujung. Tak kisahlah ya belah sini ke, belah positif ke, belah kiri ke, korang boleh dapatkan terus direct. Okay, macam ni. Macam ni kan dah dapat. Tak ada masalah, korang terus je cari PZ lagi kecil aktif 0.951. Dapat kat sini kan. Tak perlu nak letakkan dia di sebelah positif ke apa. Sama juga korang boleh jugalah tukarkan dia kepada positif. 0.951 kan, boleh tukar positif pun dia tetap juga kecil. Kawasan melorek dia yang kecil sebelah sini kan, sama kan. So teruslah direct daripada table. Tengok dapat sama tak jawapan dengan bila korang guna lower tail table tadi. Cari kat sini. Ni halus sikit, korang kena zoom sikit lah kalau boleh. Okay, tengok sini. Cari 0.9 sini, 0.9, lepas tu 5 sini, 0.1711. Lepas tu kena tolakkan dengan 0.9. Tadi nilai dia 0.951 kan. Okay, 0.9 sini 5. Lepas tu 1 ni kat sini, kena tolakkan. Okay, so bila gunakan upper tail table ni, tadi kita tengok tadi 0.9 sini, 5 dekat sini 0.1711. Okay, kena tu 1 lah kalau korang tak ingat kan. 0.9 sini, lepas tu 5 sini, lepas tu tolakkan dengan sini. Sebab ini ingat ya, ini upper tail dia tolak. So sini 3. Betul tak? Still guna pembaring dia kalau nak tengok macam ni, supaya tak salah ambil. Okay, so sini 1 0.0003. So tolak dengan 0.0003. Ingat 3 tempat Okay, so alamak jadi gelap pula. Okay, bolehlah dia gelap pula. Okay, tolakkan dapat berapa? Dapat sama tak? 0.1711 tolak dengan 0.0003. Tengok, dapat sama kan? 0.1708. Dapat juga sama, direct. Kalau macam ni, kita boleh terus gunakan lower tail pula upper tail. Ini upper tail yang macam ni, yang untuk kecil ni upper tail, ingat. Ataupun kita guna cara yang ini, lower tail table. Kalau yang pening pula, apa benda cikgu ni tail ni. Ini nama table. Yang korang ingat yang kecil ni tail pula tak, ini kawasan berlorek Z. Keberangkalian kita nak cari ni kat sini. Jadi kalau untuk yang kecil macam ni, boleh gunakan direct upper tail ataupun lower tail table yang dalam nota. Kalau dalam nota tu kena tolakkan dengan 1. Kalau yang ni direct terus boleh dapatkan melalui jadual upper tail. Lagi mudah lah. So sebab tu cikgu tunjukkan satu-satu cara. Mana yang korang rasa lagi mudah, buatlah, ikutlah mana yang mudah terpulang. Ni cikgu tunjukkan cara. Sebab yang penting korang kena tahu macam mana nak cari kebarangkalian kawasan berlorek Z tu. Macam mana cara dia. Yang penting kena lukis dulu baru korang tahu kan. Kalau yang ni kena tolakkan dulu dengan kawasan yang besar sini, baru dapat yang kecil. Macam tu. Okay, kau kena faham konsep macam ni. Macam mana nak dapatkan yang kecil, nak tolak. Macam mana, kenapa kena tolak 1. Sebab nanti kalau untuk soalan di antara tu, Z di antara tu, dia akan macam pening sikit. Tapi sebenarnya mudah je kalau korang betul faham konsep yang ni. Okay, so tu saja untuk yang soalan ni. Nanti cikgu akan tunjukkan untuk soalan di antara dan modulus Z tu. Okay.